Terima kasih Sri Merusi, Datuk Menteri. Saya nak tanya lanjutan daripada dasar otomotif negara tadi. Adakah pihak kementerian juga mengambil kira dalam kerangka dasar otomotif negara ini tentang kepentingan untuk mewujudkan asset based ownership dengan izin kepada rakyat Malaysia yang berhajat untuk memiliki atau melabur dalam nilai wang mereka kepada membeli kereta-kereta nasional, kereta-kereta buatan tempatan. Perkara ini pernah ditimbulkan kerana kita lihat nilai kenderaan-kenderaan yang dikeluarkan atas jenama-jenama tempatan ni agak jauh berbeza dengan nilai buku kenderaan itu sebagai aset. Sebagai contoh, kalau nilai sebenarnya 50,000 dijual dengan harga 80,000, ataupun kereta yang sama mempunyai nilai buku dalam lingkungan 20 ke 21,000, kita jualkan kepada rakyat Malaysia dengan harga 40 ke 50,000. Dan dengan adanya peranan institusi kewangan yang memberi pinjaman, menawarkan pinjaman dan sebagainya sehingga 9 tahun ada setengahnya, dan pengguna ataupun peminjam-peminjam ni dikenakan bayaran bulanan yang berjadual, mengakibatkan mereka terpaksa untuk menanggung hutang ini sehingga 9 tahun, sedangkan kita tahu nilai ataupun value kenderaan ini hanya boleh bertahan nilai bukunya sehingga tahun ke-6 paling lama. Ada bermakna kita menggalakkan sifat profiteering activity ni kepada syarikat-syarikat kewangan untuk melihat pembeli rakyat tempatan ni sebagai market potensi besar mereka untuk meraih keuntungan, sedangkan kita tidak ada satu sandaran nilai yang logikal untuk kita pegang atau kita harapkan pada mereka sebagai satu kepunyaan harta mereka, sedangkan nilai itu sebenarnya sudah kosong. Adakah dasar otomotif ni mengambil kira juga kedudukan ini? Kerana sekiranya perkara ini berlanjutan sehingga 10 tahun akan datang, saya bimbang atau kita bimbang bahawa dasar otomotif ni hanya menekankan kepada untuk menjual atau melariskan produk kereta-kereta buatan tempatan tanpa mengambil kira ikatan yang kita kenakan kepada pengguna ataupun rakyat kita dalam memegang nilai aset yang sebenarnya tidak wujud lagi. Terima kasih. Tan Sri Pengerusi, saya kurang pasti kebenaran pandangan Indra Mahkota tentang aset tak wujud. Ya, kita semua tahu bahawa walaupun tempoh pinjaman 5, 6, 9 tahun, saya tak pasti sama ada institusi kewangan yang sanggup memberi pinjaman begitu lama. Yang Hormat mungkin lebih tahu, tetapi ada aset itu bukan kosong. Setahu saya kalau kita jual kereta setelah kita selesai pinjaman ataupun belum selesai pinjaman, ada nilainya, bukan kosong ya. Jadi sebenarnya Tok Menteri, nilai buku ni sebenarnya tak ada kalau nak ambil kira tentang depreciation value. Ini kita terima sebagai convention yang depreciation value kita kenakan pada nilai aset yang digunakan ikut tempoh. Tan Sri Pengerusi, kita berdebat atas satu perkara yang teoretikal, yang kita boleh sambung lagi lepas ini dengan Yang Hormat. Tapi isunya mungkin ialah kerana harga kereta yang agak tinggi di negara kita, ya. Persepsinya begitu, dan sebenarnya bukan saja negara kita, banyak negara di dunia kereta ni memanglah satu luxury item, dan harga itu adalah satu ialah manufacturing cost, yang kedua ialah cukai-cukai yang dikenakan, yang tiga ialah margin, ya, yang dikenakan oleh pengedar. Jadi ini komponennya pada masa ini kita, tetapi harga di Malaysia ni tinggilah, tetapi kita rasa agak berpatutan ya, dalam konteks inflasi dan juga pendapatan dalam negara kita. Memanglah ada ruang mungkin yang Mohd pendapat untuk mengurangkan harga kereta. Seperti sudah maklum, kita menggunakan cukai kepada mereka yang beli kereta, excise dan duty import, ya. Dan duty import excise ini, khususnya excise duty, merupakan satu sumber pendapatan. Jadi konsep kita ialah untuk kita mahu pemilik kereta menyumbang sedikit kepada kemajuan negara dengan
menyumbang kepada duty excise. Itu antara sebabnya harga kereta mahal, dan jika kita hapuskan masukkan duty excise, maka permohonan-permohonan yang hormat untuk projek-projek di kawasan Parlimen ataupun rancangan Malaysia ke-10 memanglah agak sukar untuk kerajaan bagi memenuhi segala permohonan itu. Terima kasih Tuan Pengerusi, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Adakah Yang Berhormat sedar bahawa harga kereta di negara kita yang amat tinggi berbanding dengan negara jiran seperti Thailand? Oleh kerana terpaksa membayar cukai yang tinggi seperti cukai excise, rakyat jelata khususnya kaki tangan kerajaan dan juga rakyat biasa terpaksa memberi kereta yang terlalu mahal sebab bayar cukai excise ini. Adakah kita nampak contoh di negara jiran seperti Thailand, harga Honda City hanya jual 40,000 ringgit Malaysia di negara jiran kita, akan tetapi dijual di sini dekat 90,000, 100% tinggi berbanding dengan negara Thailand ini. Adakah kerajaan bersedia, ada hasrat bahawa menurunkan excise duty ini dan menikmati harga yang lebih rendah, dan rakyat jelata boleh memberi kereta lebih murah? Oleh kerana ramai rakyat mencerita oleh kerana terpaksa memberi harga yang begitu tinggi berbanding dengan harga yang dijual di negara jiran kita. Minta satu penjelasan dari Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Yang pertama, dakwaan Yang Hormat tadi bahawa Bukit Bintang menyatakan bahawa harga Honda City di Thailand 40,000, di Malaysia 90 adalah tidak benar. Perbezaan 50,000 itu tidak benar. Setahu saya perbezaan tidaklah banyak sangat. Ada perbezaan tapi sedikit sangat perbezaan. Tetapi kalau Yang Hormat kata 40,000 dan 90, 50,000 perbezaan adalah tidak benar. Dan saya mahu Yang Hormat beri kepada saya dokumen untuk membuktikan dakwaan Yang Hormat tadi. Itu yang pertama, ya. Yang keduanya berkaitan dengan excise duty. Seperti saya maklumkan tadi, kerajaan mengenakan sedikit cukai kepada pengguna untuk menyumbang kepada kemajuan negara. Jadi kalau semuanya tidak ada cukai, ya, kita dalam Dewan ni kita bahas belanjawan. Hari ini kita bahas belanjawan, mengurus dan juga pembangunan datangnya daripada cukai, ya. Cukai ni macam-macam, termasuklah duty excise. Jadi kalau kita cuma nak bincang perbelanjaan tanpa merujuk ke cukai, ini tak logik, tidak realistik lah. Memang tindakan ini baik, ya, jika kita mampu, ya. Kalau kerajaan mampu memang tidak ada masalah. Tetapi dalam konteks sekarang kerajaan perlu kenakan cukai pendapatan, ya, cukai excise dan duty lain, ya, untuk membolehkan kita membelanjakan wang negara bagi tujuan-tujuan yang kita bahaskan dalam Dewan ini. Saya kira cukuplah tu. Ini hal-hal berkaitan Kementerian Kewangan sebenarnya. Ini duty-duty, saya tidak ada hak untuk bercakap tentang duty. Cuma saya sebagai anggota kerajaan boleh memberi jawapan secara umum, tak boleh khusus, ya. Yang Bapak Menteri boleh